Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wakil Pelan 3 akan mempersembahkan perayaan Malaysia membentuk masyarakat bertamadun. Baiklah, ini adalah senarai ahli kumpulan kami dan saya akan mempersembahkan pengenalan. Negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum telah mewujudkan pelbagai budaya, bahasa, agama dan adat rasam. Kaum di Malaysia ni lebih kurang ada 80 etnik. Yang sebagai contoh adalah Baba dan Nyonya, Kadazan Dusun, Ipan dan lain-lain. Setiap kaum turut mempunyai perayaan-perayaan yang akan disambut pada setiap tahun. Budaya masyarakat dapat diperlihatkan melalui perayaan yang disambut oleh setiap kaum yang tertentu. Perayaan disambut oleh sesebuah masyarakat ataupun kaum adalah untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada sesuatu masa dahulu. Perayaan-perayaan yang disambut oleh setiap kaum dapat memupuk sikap hormat menghormati dan toleransi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perayaan kaum Melayu. Majoritinya kaum Melayu di Malaysia ini merupakan mereka yang beragama Islam. Jadi mereka akan menyambut 4 jenis perayaan. Perayaan yang pertama adalah Hari Raya Aidilfitri. Ianya disambut pada 1 Syawal. Bertujuan untuk meraihkan mereka yang telah berjaya menunaikan ibadah puasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Aktiviti yang dilakukan adalah solat sunnah Hari Aidilfitri dan bertakbir raya bersama-sama. Ahli keluarga dan sanak saudara akan mengunjungi rumah antara satu sama lain dan bermaaf-maafan. Hari raya ini masih mengekalkan tradisi lama seperti menghidangkan juadah berpakaian tradisional dan mengadakan rumah terbuka. Yang kedua adalah Hari Raya Aidiladha. Ianya disambut pada 10 Zulhijjah, bertujuan untuk memperingati pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Aktivitinya adalah melakukan penyembelihan binatang korban seperti lembu, kerbau dan kambing. Daging daripada hasil korban tersebut akan diagihkan kepada umat Islam yang kurang berkemampuan. Yang ketiga adalah sambutan awal Muharram. Ianya diadakan pada 1 Muharram, bertujuan untuk memperingati peristiwa penting yang telah berlaku dalam sejarah Islam. Kalender Hijrah itu bermula tahun Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Antara aktivitinya adalah melakukan solat sunat dan mengenangkan usaha Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam dengan mengadakan ceramah atau syarahan. Yang terakhir adalah sambutan Maulidur Rasul. Ianya diadakan pada 12 Rabiul Awal. Ianya merupakan hari keputeraan Nabi Muhammad SAW, iaitu pada 20 April tahun 571 Masihi bersamaan dengan 12 Rabiul Awal tahun Qajar. Antara aktiviti yang diadakan adalah syarahan memperingati Nabi Muhammad SAW dan perarakan berselawat ke atas Rasulullah. Terdapat beberapa perayaan bagi kaum Cina. Pertama sekali, perayaan bagi masyarakat Cina ialah perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Kuih Bulan, perayaan Tuan U dan perayaan Tongzi. Pertama sekali, perayaan bagi masyarakat Cina ialah perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang paling penting bagi masyarakat Cina. Tujuan menyambut Tahun Baru Cina adalah untuk menyambut Tahun Baru mengikut kalender Qamari Cina. Bagi Tahun Baru Cina, pakaian tradisi Tahun Baru Cina adalah Cheongsam dan Sanfu. Sanfu adalah pakaian tradisi bagi lelaki, tetapi Cheongsam adalah pakaian tradisi bagi perempuan. Selain itu, ialah perayaan Kuih Bulan. Perayaan Kuih Bulan biasanya disambut pada hari ke-15 pada bulan ke-8 mengikut kalender Cina. Hidangan tradisi bagi perayaan Kuih Bulan ialah kuih bulan yang amat disukai oleh masyarakat Cina. Perayaan tersebut juga disambut dengan perayaan tahun pada waktu malam. Di samping itu, perayaan Tuan U. Perayaan Tuan U akan dirayakan pada hari ke-5 bulan lunar ke-5. Hidangan tradisi bagi perayaan Tuan U ialah Zongzi. Pada hari perayaan Tuan U, perlombaan perahu naga juga akan diadakan. Suasana pada hari itu amat meriah. Tambahan pula, perayaan Tongzi. Perayaan Tongzi akan dirayakan pada 21 atau 23 bulan Disember pada setiap tahun. Hidangan tradisi bagi perayaan Tongzi ialah Tangyuan. Dalam bahasa Cina, perkataan Tang bermaksud sup, manakala perkataan Yuan berarti bulat yang melambang kesempurnaan.
Bagi kaum India pula, mereka menyambut 3 perayaan yang utama iaitu Hari Deepawali, Hari Thaipusam dan Hari Pongal. Hari Deepawali disambut pada bulan Apiasi mengikut kalender Tamil iaitu antara bulan Oktober hingga November. Dan perayaan ini menandakan kemenangan kecerahan mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi kejahatan dan kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Ianya juga merupakan masa untuk bergembira. Kebiasaannya, pelita akan dinyalakan dalam barisan bagi melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan. Khususnya Hari Thaipusam disambut pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil ataupun dikenali juga sebagai bulan Thai, yang disambut bagi menghormati dewa Hindu iaitu Lord Murugan, dan ianya merupakan hari untuk menunaikan nazar dan menebus dosa. Tapi tidak semua penganut agama Hindu akan menunaikan nazar, dan bagi sesetengah mereka akan mencucuk logam atau besi yang akan menembusi kulit dan anggota badan bagi tujuan menyucikan diri dan membersihkan dosa. Dan yang terakhir sekali, Hari Pongal, iaitu hari perayaan menua yang dirayakan bagi memuliakan dan berterima kasih kepada Dewa Matahari, kerana mereka percaya Dewa Matahari telah memberikan hasil panen yang terbaik bagi mereka. Pongal bererti melimpah ruah, dan pada sebagai Pongal ataupun nasi manis akan dimasak dan dipersembahkan kepada Dewa Matahari, lembu dan untuk dimakan ahli keluarga. Hidangan berasaskan hubungan sepenuhnya juga akan dihidangkan. Antara faktor mengapa kita perlu mengekalkan warisan budaya perayaan adalah kerana ianya melambangkan identiti sesebuah kaum yang kaya dengan berjuta adat resam dan tradisi. Selain itu, demi mengekalkan warisan turun-temurun yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Di samping itu, budaya perayaan juga merupakan antara dasar kepada pembinaan masyarakat bertamadun. Profesor Syekh Muhammad Nakib Alatas menekankan bahawa masyarakat yang bertamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Terbukti menurut Ibn Khaldun, kekuasaan sesebuah tamadun adalah berpandukan pada kekuatan semangat kekitaan bangsanya. Berdasarkan takrifan tersebut, dapat disimpulkan bahawa masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mempunyai keseimbangan dari segi perkembangan fizikal dan rohaninya. Antara faktor yang mendorong kepada perkembangan sesebuah tamadun ialah kerohanian serta toleransi sumbangan tamadun lain. Toleransi masyarakat Malaysia terhadap tamadun lain mewujudkan interaksi yang dapat merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun. Walaupun berlainan kaum dan bangsa, itu bukan menjadi satu halangan untuk kaum lain meraihkan sambutan perayaan yang diadakan. Misalnya, kaum Cina dan India juga dapat menghadiri rumah terbuka kaum Melayu pada Hari Raya Aidilfitri. Apabila masyarakat Malaysia mampu menerima budaya tamadun lain dengan sikap yang terbuka, maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang mempunyai tahap kebudayaan dan ketamadunan yang tinggi. Terdapat beberapa usaha yang efektif untuk menerapkan budaya perayaan kaum. Pertama sekali, budaya perayaan boleh diterapkan sekiranya masyarakat menghormati budaya kaum lain. Sebagai contoh, terdapat upacara perayaan yang tidak dapat disertai oleh kaum lain, terutamanya upacara-upacara yang melibatkan kepercayaan seperti semasa hari Thaipusam. Apabila dikaitkan dengan kebudayaan, semua kaum boleh menerimanya tanpa wujud prasangka. Dapat dilihat di Malaysia, pada hari Deepawali, orang Melayu dan orang Cina juga tidak melepaskan peluang untuk melihat kecantikan seni kolam. Hal ini menyebabkan perpaduan kaum lebih terjamin dan masyarakat lebih bersedia menghadapi isu masyarakat. Tambahan pula, perkara ini dapat menunjukkan bahawa budaya kerajaan juga nadi penggerak masyarakat bertamadun. Selain itu, usaha bagi menerapkan budaya perayaan kaum dalam masyarakat majmuk ialah peranan kerajaan. Pihak kerajaan perlulah sentiasa menyeru rakyat supaya aktif dalam perayaan kaum lain agar masyarakat lebih memahami keunikan budaya kaum lain. Pihak kerajaan haruslah sentiasa menganjurkan kempen kesedaran bagi menyedarkan masyarakat tentang betapa pentingnya budaya perayaan kaum lain diterapkan oleh sebuah masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Impaknya, masyarakat Malaysia akan lebih sedar dan menitik beratkan budaya kaum lain serta menerima budaya kaum lain. Dengan ini, sebuah masyarakat yang bertamadun boleh dibentuk di negara ini. Seterusnya, peranan pihak sekolah juga merupakan salah satu inisiatif bagi menerapkan budaya perayaan kaum. Didikan secara formal terhadap kepentingan menghormati dan menghargai budaya kaum di Malaysia haruslah diberikan sejak kecil lagi. Misalnya, pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti-aktiviti sepenuh perayaan setiap kaum.
Pelajar-pelajar dapat menyambut perayaan mereka tanpa mengira kaum bersama-sama dengan rakan sebaya mereka. Ini telah mewujudkan suasana yang aman dan harmoni di sekolah. Kesannya, generasi muda akan terdedah kepada budaya kaum lain dan merasai keunikan budaya kaum lain. Ringkas kata, pendidikan tentang budaya kaum di sekolah tidak boleh diketepikan lagi dan harus dititik beratkan agar semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda dan hasrat pembentukan masyarakat tamadun boleh dicapai. Seterusnya, kebaikan menyambut perayaan pelbagai kaum. Pertama sekali, kita mampu untuk memperkukuhkan perpaduan di antara setiap kaum yang terdapat di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, budaya rumah terbuka sudah menjadi amalan rakyat kita apabila tibanya musim perayaan. Jadi melalui budaya rumah terbuka ini, setiap kaum berpeluang untuk berinteraksi di antara satu sama lain dengan lebih dekat dan berkongsi budaya perayaan agama masing-masing. Dengan ini, perselisihan faham di antara kaum dapat dikurangkan dan rakyat di Malaysia mampu untuk hidup dengan lebih aman dan harmoni. Kebaikan yang kedua adalah kita mampu untuk memeriahkan lagi suasana di Malaysia apabila tibanya musim perayaan. Akan terdapat pelbagai jenis cuti umum dan pesta yang akan dianjurkan. Jadi, ibu bapa boleh merebut peluang ini untuk membawa anak-anak mereka menyertai aktiviti tersebut dan memberi pendedahan awal kepada anak-anak kecil mengenai uniknya budaya perayaan setiap kaum di Malaysia. Kebaikan yang terakhir adalah kita mampu untuk mempromosi budaya perayaan pelbagai kaum di Malaysia. Sudah menjadi perkara lazim di Malaysia, kita akan memaparkan iklan-iklan mengenai perayaan bagi satu kaum tertentu apabila tibanya musim perayaan. Jadi dengan ini, kita mampu untuk lebih memahami dan lebih menghayati budaya perayaan kaum yang terdapat di Malaysia dan kita juga dapat mempromosikan budaya kita kepada pelancong asing. Baiklah, bagi penutup kata iaitu kesimpulan, setiap lapisan masyarakat perlu sedar akan kepentingan memupuk perpaduan masyarakat di negara kita. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi, tetapi dengan adanya perancangan yang teliti, usaha yang gigih dan strategi yang lebih berkesan yang dilaksanakan pula dengan penuh tanggungjawab oleh semua pihak, sudah pasti keharmonian dapat dicapai. Realiti ini dapat kita katakan bahawa perayaan yang ada di Malaysia bukanlah sesuatu kekangan, tetapi satu rahmat yang harus digunakan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih.